Okey, Assalamualaikum kepada Dr. Pisul. Kami daripada Kumpulan Syakari hari ini akan membentangkan tentang cabaran pengurusan ekonomi keluarga dalam tempoh PKP. Saya Syakari akan bentang tentang pendahuluan topik kumpulan saya iaitu cabaran pengurusan ekonomi keluarga dalam tempoh PKP. Sejak kebelakangan ini, ramai rakyat jelata telah mengkuarantinkan diri di tempat tinggal mereka daripada penularan wabak COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Pada 16 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kementerian Kesihatan Malaysia yang ingin menasihatkan orang ramai agar tidak leka dan terus kekal waspada. Pastikan saranan dan nasihat-nasihat kesihatan diamalkan pada setiap masa. Berikut adalah nasihat yang sewajarnya dijadikan satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian seperti 3S iaitu sesak, sempit dan dekat. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Itu sahaja daripada saya. Selepas ini Kinosha akan sambung. Saya Kinosha akan menerangkan tentang penulisan konsep. Berdasarkan simbol berita DESTA, berita harian dari Wikipedia, kami dapat menjalankan kajian tentang latar belakang COVID-19 dan perkembangannya di tanah air serta di seluruh dunia dengan lancar. Antara tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang coronavirus yang melanda di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac hingga 31 Mac kepada seluruh rakyat tempatan, pelancong asing, pendatang tanpa izin parti dan sebagainya untuk menekan penyebaran pandemik. Perdana Menteri telah melanjutkan perintah tersebut sebanyak 3 kali atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Malaysia MKM. Kini, dalam fasa pemulihan pandemik, rakyat dinasihati agar menyesuaikan diri dengan norma-norma dan cabaran yang baru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Kinosha, terima kasih Syakari. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan, kami telah melanjutkan kajian dengan pengumpulan data melalui survey Google Forms. Soalan yang diberikan dalam borang penyelidikan tersebut termasuklah soalan-soalan mengenai makan minum responden, bantuan yang dibekalkan oleh kerajaan, penggunaan perkhidmatan dalam talian, pendapatan gaji bersih yang mencukupi sepanjang PKP dilaksanakan, kepunyaan bilangan penutup muka semasa berada di luar tempat tinggal, mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang tempoh PKP, keluarga menghadap cabaran yang besar semasa membeli barang keperluan diri, responden yang melahirkan azam atau sifat untuk pelaburan sepanjang PKP dilaksanakan dan pandemik memberi impak yang besar terhadap responden dan pengurusan ekonomi keluarga mereka. Di samping itu, kami telah merekodkan 2 soalan pengenalan tentang responden iaitu soalan umur responden dan negeri wilayah berdasarkan tempat kediaman responden sepanjang PKP dilaksanakan. Secara keseluruhan, graf rumusan soalan pengenalan umur menyatakan majoriti responden yang berumur 19 tahun dan 20 tahun. Selain itu, graf rumusan soalan pengenalan negeri wilayah dapat merekodkan majoriti daripada negeri Melaka, Bandaraya Bersejarah dan Selangor Darul Ehsan jika majoriti dianggap melebihi 20 orang. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya pasal kesimpulan dan cadangannya. Berdasarkan kecondongan graf pada merajah pertama, kebanyakan responden sangat setuju bahawa mereka mendapat makan minum yang mencukupi dan tidak kekurangan dari segi makanan. Selain itu,
Graf pada rajah kedua menunjukkan kebanyakan responden telah sangat bersetuju dengan bantuan kewangan yang bernama Prihatin, iaitu maksudnya pelaksaan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang dibekalkan oleh kerajaan. Hal ini dapat membantu keluarga dari segi ekonomi dan lain-lain. Kecenderungan graf pada rajah ketiga menunjukkan kebanyakan responden sangat setuju bahawa mereka lebih menggunakan perkhidmatan dalam talian untuk urusan membeli belah berbanding membeli barangan dari kedainya sendiri. Sementara itu, kecenderungan graf pada rajah keempat menunjukkan kebanyakan responden setuju bahawa mereka mendapat gaji bersih yang mencukupi untuk menampung bayaran bil utiliti dan tidak mendapat pemotongan gaji, walaupun keadaan kini boleh merumitkan kawasan pekerjaan selama PKP. Lebih-lebih lagi, kecenderungan graf pada rajah kelima menunjukkan responden sangat setuju bahawa mereka mempunyai bilangan penutup muka yang mencukupi dan sanitizer untuk mengelakkan diri daripada wabak coronavirus serta mencapai sasaran Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kes tempatan COVID-19 sepanjang PKP dilaksanakan. Dalam pada itu, kecenderungan graf pada rajah ke-6 menunjukkan kebanyakan responden setuju bahawa ahli keluarga mereka mendapat mengamalkan gaya hidup sihat sepanjang tempoh PKP ini. Hal ini kerana kesihatan diri adalah faktor utama yang menjuruskan kehidupan yang sejahtera. Seterusnya, Nafal. Terima kasih Azrin. Lain daripada itu, kecenderungan graf pada rajah ke-7 menunjukkan kebanyakan responden setuju bahawa mereka tidak menghadapi cabaran besar semasa membeli barang keperluan diri dan dapat membuktikan rakyat yang saling bertimbang rasa atas keperluan masing-masing sepanjang PKP dilaksanakan. Pada waktu yang sama, kecenderungan graf pada rajah ke-8 menunjukkan kebanyakan responden tidak setuju bahawa mereka sering menghadapi stres apabila berada di tempat tinggal bersama ahli keluarga dan dapat mengeratkan hubungan yang erat sambil mematuhi prosedur operasi standard atau SOP sepanjang PKP dilaksanakan. Seterusnya, kecenderungan graf pada rajah ke-9 menunjukkan kebanyakan responden lebih neutral dalam melahirkan azam pelaburan. Hal ini kerana tempoh PKP ini dapat menubuhkan pelbagai jenis perniagaan untuk memanfaatkan masa yang lapang serta mempengaruhi diri ke arah bina perniagaan. Akhir sekali, kecenderungan graf pada rajah ke-10 menunjukkan kebanyakan responden sangat setuju bahawa pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar terhadap pengurusan ekonomi keluarga mereka. Hal ini dapat membuktikan betapa pentingnya kita menghapuskan wabak COVID-19 supaya pengurusan ekonomi setiap keluarga dapat ditangani dengan lebih mudah. Kesimpulannya, kita mestilah mengekalkan sifat bersangka baik terhadap setiap orang yang dengan cara-caranya menghadapi cabaran pengurusan ekonomi keluarga. Hanya beberapa orang yang mampu menampung segala perbezaan sepanjang PKP dilaksanakan. Sebaliknya, beberapa orang tidak mampu memberikan makanan kepada keluarganya dan terpaksa keluar sehingga hanya mampu mengumpulkan makanan secukupnya untuk menahan sehari. Cadangan yang diterima untuk membantu mereka yang kekurangan adalah dengan mendoakan agar mereka menimpa rezeki murah, mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan menerima sebahagian daripada kekayaan kami demi masa depan mereka. Terima kasih daripada kumpulan kami.